Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah taruh nyawa kita sehingga kita sampai ke akhir-akhir bulan Syawal, ya. Dan bagi siapa yang tak puasa Syawal lagi, maka ada lagi 2-3 hari untuk kita nak sempurnakan bagi puasa Syawal, insya-Allah Subhanahu taala. Maka minggu lalu kita telah bahawa mawdu' tentang kepentingan tarbiyah al-islamiyah ataupun kan ulum yang dulu al-Islam, ya. Sangkan dia dan bertengah bagaimanakah nabi-nabi, para anbiya itu memiliki kepentingan tentang obrom lu ni dah, itu tarbiyah Islamiah. Maka hari ini insya-Allah Subhanahu wa taala marilah kita mendengarkan cara-cara kita nak tarbiyahkan anak-anak kita, ya. Alhamdulillah diupah ataupun sahut bahawasanya setengah ulama berpenserang kepada kita 5 cara untuk kita nak terbiah, anak-anak kita supaya nak haidai pun nak boleh kesekse 5 cara ini. Dan insya-Allah Subhanahu wa taala pada hari ini boleh kita ambil 2 cara ataupun 3 cara sahaja, ya. Sebab kita nak menjelaskan satu-satu cara tu dengan detailnya, ya. Dan insya-Allah minggu depan kita nak ambilkan 3 yang lebih lagi, dan kita nak khatamkan tentang mawdu' tarbiyah. Insya-Allah kita akan ambil tentang mawdu' tarikh kurban atau haji. Tarikh ya semua macam mana kejadian haji, macam mana, insya-Allah kita minggu depan ni dia ada tarbiyah lagi, insya-Allah minggu depan akhir-akhir dekat awal-awal bulan Zulqa'dah, insya-Allah kita ambil sebab nak haji dah, nah. Maka alhamdulillah, kalau kita kira cara-caranya, dah, cara-cara kita nak terbiah anak-anak kita, dua วิธีการต่างๆในการเลี้ยงลูกให้ได้ผลดีนั้นมี5 วิธีด้วยกันนะครับ 5 cara yang ibu bapa mesti sedia. Kita kena share 5 cara ini. Pertama kali iaitu ibu bapa tu kena jadi contoh tauladan yang baik kepada anak-anak. หรือการสร้างแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆ itu cara pertama, ya. Itu cara kita nak terbiah anak boleh pun tu. Cara pertama iaitu kita kena buatแบบอย่างที่ดี สร้างแบบอย่าง Yang kedua, kita binakan akhlak dan membiasakan bagi kanak-kanak akan akhlak-akhlak yang baik itu. การสร้างอุปนิสัยและความเคยชินในการทำสิ่งที่ดีงาม Itu kita kenaฝึก budak, insya-Allah 2 mawdu' ni kita nak ambil hari ni, ya. Begitu juga cara yang ketiga iaitu nasihat. การให้ข้อคิดข้อเตือนใจแก่ลูกๆ nasihat itu adalah satu cara juga. Yang keempat, jaga dan mengikuti, jaga tengok natijah. Lepas pada kita nasihat, bagaimanakah anak kita buat lepas pada nasihat, buat yang perkara yang kita nasihat, ataupun dia tinggal dah perkara-perkara itu, dan kita tu memang kita kena turut-turut, kita kena promote. การเฝ้าดูและการประเมินผล sesuai. Kita kena tengok nasihat sudah,
kita kena pemerintah kata anak kita buat ke kau molek ke kau tak molek ke, itu adalah satu cara, iaitu cara yang tepat. Dan akhir sekali kita cara tindak ke cara nak buat longthok Rami kau buat longthok ke mana, budak tara ni umur 7 tahun tak ke mana, kita longthok ke mana, umur 10 tahun lagi kita longthok ke mana, Islam ajar macam mana. Begitu juga kalau umur 15 akhir balik dah, kalau dia tak semaya, Islam royak berlaku kata buat longthok ke mana. Itu adalah orang panggil cara-cara kita, dan insya-Allah kita ambil dua cara, dan cara yang ketiga 4-5 insya-Allah pada minggu depan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Cara yang pertama ialah kansang beria. Caranya kita buat contoh tauladan bagi anak kita. Ibu bapa kena jadi tauladan, kena jadi contoh yang baik untuk anak kita. Sebab apa? Sebab contoh itu adalah perkara yang berkesan. Kalau tauladan baik, bagi anak kita boleh itu lebih kesan dalam hati anak, lebih pada kita kecek dengan mulut saja. Sebab itulah kalau kita tengok pelik perwasa Islam, kita tengok bahawa saja Nabi Muhammad SAW sebelum nak mari Islam tu, Islam tak ada rakyat lagi Nabi Muhammad. Nabi tak mari Islam, tapi Nabi Muhammad digelar oleh Al-Amin. Nabi Muhammad ada orang panggil Al-Amin, khususan. Sebab itulah apabila Islam mari, Nabi Muhammad kecek apa tu? Yomi itipun taham nak cerita kau Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi Muhammad rakyat apa? Yang ni tak biasa bohong pada masa jahiliyah. Akhlak Nabi tunjuk dah, qudwatun hasanah Nabi tu baik dah pada masa jahiliyah. Sebab itulah orang nak girak tak Nabi tak boleh. Kata mu bohong. Walaupun ada orang macam-macam tu kata Nabi bohong, tik Nabi gila tik, tapi dalam hati dia memang dia tak ngaku kata Nabi tu orang yang bohong. Sebab seumur hidup Nabi tak biasa bohong. Sebab nak seumur hidup Nabi itu ada amanah. Itu adalah contoh tauladan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran kalamullah. Kalam ni perkataan Allah, percakapan Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad tak patibat ni kita tulis, tak jadi contoh kepada kita tulis, Nabi Muhammad sekadar royak saja, royak, tak biasa patibat kita tulis, kita nak sahabat nak ambil tak boleh kepada Nabi Muhammad. Nabi apabila mari wahyu, Nabi patibat lalu dah. Nabi patibat, Nabi buat contoh. Memang di segi apa? Di segi ibadat Nabi semaya lagu mana, macam mana semaya. Itu adalah contoh. Puasa macam mana? Puasa macam ni. Nabi contoh. Di segi akhlak, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kata sesungguhnya aku bangkit tu untuk nak tunjuk akhlak mulia, makarimal akhlak. Nabi bukanlah royak saja, tapi Nabi contoh. Nabi seorang yang akhlak mulia. Nabi seorang yang akhlak baik di segi cakap, di segi muamalah dia dengan orang kafir, dengan Islam. Itu adalah qudwah. Sebab itulah didapati bahawasanya sahabat pun baik dengan cara molek, dan orang baik lepas sahabat pun dengan cara molek. Mari turun sampai kita akhlak Islam memang ada sampai kalau ni. Sebab contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Untuk menjadikan Rasul itu adalah syahidan, penbagian. Syahid ni orang panggil untuk pensaksi, bayan. Alaikum, bagi kamu, penbagian di atas kita. Begitu juga kalau kita gaji satu perawat sak masa Nabi. Kalau kita tengok perawat sak di rumah kita ni, orang Arab, orang Islam Arab tak mari pergi sampai kepada Malaysia, tak mari pergi sampai kepada Malaysia, Indonesia.
Tetapi yang besar sekali iaitu dia mendakwahkan Islamiyah sehingga sampai kita sekarang ni dakwah akhlakiyah. Contoh daripada penega yang berakhlak, maka orang kampung tengok, oh Masya Allah, orang Islam, orang Arab ni pandang molek, semuanya ni pandang Islam, mari guna. Apabila macam tu akhlak molek, duk sedap rasa kelih orang Islam ni, rasa hati tenih, rasa hati nak pergi. Apabila akhlak orang Islam molek, maka adalah orang nak masuk sini. Malaysia, Thailand sendiri, Selatan Fatani, ataupun Ayutthaya masa dulu, Indonesia, Afrika dan sebagainya itu masuk dengan akhlak, tak masuk dengan pedih. Orang Islam masuk, alhamdulillah. Kita tu masuk dengan akhlak orang yang penega, orang yang nego, yang mari bukanlah orang dakwah ni. Bukanlah orang dakwah Islam masuk hari ni. Kita masuk dengan orang yang nego, nak terapik. Sabit-sabit kalau kira satu segi ni kita tak sempurna. Jauh lagi. Kita dengan sunnah ni yang jauh, sebab apa tu kita masuk dengan nego tak apa. Buat hari juga Islam, akhlak yang molek berjuru, alhamdulillah. Tapi kalau dengan masa tu mari dengan orang dakwah untuk nak royak Islam betul-betul tu, Masya Allah, boleh ada kita tu sempurna di Islam. Saya ingat alhamdulillah dah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah. Maka itu nak tunjuk bahawasanya kalau tersedih molek tala mana pun, kalau kita ada wicakan banyak tala mana pun, tapi kan patibat kita, kedua kita tu tak molek, tak serupa dengan tersedih, tak boleh juga raka. Tapi kalau kita tersedih, agak kurang sikit lah. Tapi kita tepat-tepat, masuk mata makan molek. Masya Allah. Bahkan ada keseh wak hati orang tukar boleh kalau akhlak kita, contoh kita sebagai contoh yang molek. Itu adalah Islam aja. Ya. Begitu juga kita, wahai ibu bapa, kalau tak ada tuayan, tubuh kita tak ada tuayan, maka fitrah ataupun kejadian Allah Subhanahu Wa Taala di atas orang itu, orang yang ni saya nak cak dia baik. Orang ni saya orang ni cak dia baik. Oh, yang ni lagu ni tu. Begitu juga anak kita. Anak kita dia nak turut ibu bapa dia. Ibu bapa yang macam mana, anak yang turut itu. Sabit tu pepatah dia kata, lu main lu make lah itu. Buah kayu tu jatuh tak jauh daripada fahamnya, pokoknya. Tu dah. Kalau kita tak jadi tuayan, maka budak-budak, kanak-kanak atau anak kita tu nak cari tuayan lain. Itu dah panah tu. Takut-takutnya anak-anak kita pergi cari tuayan jahiliyah. Sabit itulah sesengah keluarga didapati bahawasanya anaknya tu tuayan daripada terakat, tuayan daripada internet, tuayan idolnya tu apa? Darah, nakrong, darah football. Kalau kita masuk bilik anak sesenahnya, didapati ramah besar, ramah darah bola, ramah besar, ramah darah tino tu, pakar itu facam ini. Sebab apa tu? Sebab ibu bapa yang nak jadi tuayan tak boleh. Kita tak biasa tu yang jadi tuayan kepada anak-anak. Dah, maka ini adalah kepentingan sebagai ibu bapa. Jangan lupa tentang tuayan. Sidi kayak dulu. Rau tong sang kan? Rau tong sang tuayan. Rau tong sangเป็นแบบอย่างให้ลูกแบบอย่างนี้จะเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่สร้างตัวเองนะครับ ฉะนั้น maka kena ingat semua bahawasanya anak-anak kita tu, hidup kita 24 jam tu yang nak tengok kepada ibu bapa dia. Kalau kita tak tahu kata anak tengok ataupun tahu dah pun, memang anak kena tengok kita, dia ambil kita. Maka hendaklah kita tu buat
Dua, jadikan contoh tauladan kepada anak kita. Waktu pertama kali didapati bahawasanya kita tak boleh fikir ataupun fikir tak baik bahawasanya bagi siapa yang mokpok tak biasa semaya, kadang-kadang suruh anak semaya. Anak maya lekat dah, mokpok tak biasa semaya. Bagaimana lo kalau kita fikir tak boleh kira. Anak nak buat tak boleh kalau mokpok tak semaya. Begitu juga mok tu tak biasa hijab, kerubung tu tak biasa lekat atas kepalanya. Tiba-tiba royak ke anak tak, anak hijab lah, orang hijab belakang tu. Boleh tak kalau kita kira? Kalau tak ada hak pertibat, hak royak ni boleh. Tapi hak pertibat tak ada tu, kita nak fikir tak boleh kata anak nak turut mok. Kalau mok tu macam tu, itu adalah perkara-perkara yang zahir, yang orang panggil nampak cerak di segi di kapal-kapal kita dan juga sangkum tu apa pun macam tu lah. Dan selepas pada kita jadi tuayang itu, maka hendaklah kita tu beri gamai kita tu jadi tuayang, alhamdulillah. Tapi kita kena goyak-goyak. Kita kena beritahu kepada anak kita akan contoh-contoh Islam yang baik. Anak-anak lain pada dia tengok ibu bapaknya, dia nak ada juga idol nak lain. Dari kita lah nak pon kamu antara mana kepada anak-anak kita. Kalau kita duk lau nitan ataupun goyak bari tentang darah, mana anak kita tu jadi betul. Tapi kalau kita goyak belum nak tidur, goyak kisah sahabat, goyak kisah Nabi, atau bagai lau nitan apa, tapi nitan tu buat dia dipedah kepada akhlak budak, dipedah kepada tukai pangan budak kepada yang baik. Itu adalah kita pelufang budak yang kena. Cuma lihatnya dia ada contoh seperti mana kita ambil contoh-contoh Nabi Muhammad SAW. Tak dapat. Oh, Nabi ni buat lagu Madinah. Kita lah ya. Nabi ni tak dia bala. Itu adalah boleh kita rakyat Nabi. Begitu juga sahabat-sahabat. Wih lah kelih katung Sayyidina Umar. Banyak Nabi-Nabi dulu, Nabi Sulaiman itu adalah banyak kala lagi hak kita boleh pasal lah ni banyak. Contoh idol daripada sahabat. Goyak kisah sahabat. Baik mana-mana dia berbagi budak lu. Sikit ya, tonton itu tak apa dah. Sahabat ni tak biasa kecek faham ni. Kalau kecek faham jadi lagu ni. Lagu tu. Begitu juga ulama dan orang dai dan sebagainya. Sebab kalau kita goyak kisah-kisah macam tu, goyak kata orang ni lagu ni benda molek tu, ia nak masuk dalam hati anak-anak dengar dak khabar. Allah Subhanahu wa taala telah berkata, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu tu adalah bagi kamu tu fi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu uswatun hasanah, bab yang tilinga. Kita ambil Nabi tu jadi tuayang lah. Ini riwayat sendiri kata suami Nabi. Kita nak gaduh kat orang lain, gaduh ke tu yang ni, kita kena recek asas-asas, kita recek Tuhan Nabi. Nabi akhlak lagu ni, Nabi makan lagu ni, nak banyak Nabi macam mana Nabi makan. Tu Nabi makan lagu ni, Nabi masuk jamil lagu ni, Nabi tu lagu ni, Nabi ni lagu ni, banyak semua Nabi. Sebab Nabi adalah contoh yang paling baik sekali bagi anak-anak kita. Selepas daripada kita ambil contoh-contoh itu, maka hendaklah kita membuatkan bi'ah. Ini payah sikit. Macam mana tu? Buat sangkum. Sangkum apa tu? Sangkum demo kita. Sangkum Islam. Sangkum Islam macam mana tu? Sangkum kita tu, orang pelubung, orang jadi orang ngaji agama, orang ngaji. Saya sangkum kita baik ni. Kalau umuh manu orang panggil perlu tak nak, yang ni tak nak maka
Macam mana tu? Bukanlah kasar ni goyak asuh. Dia kalau nak perlu tak nak, nak lubang aku apakah? Nak lubang aku ada sore dua ya. Sangkum hak ada agama, pergi ngaji agama gipo, kebanyakan sangkum umur dia tu jadi lagu tu. Sangkum umur, begitu juga sangkum sekolah. Sangkum sekolah tak payah ada minggu dulu. Sudah cari sekolah Islam, hak ajar anak kita, terbiah anak kita yang orang panggil agaknya kuat agama. Lebih-lebih lagi lah ni sekolah agama tu orang panggil muda-muda kata kalau nencang waktu kalau agama tu kalau sekolah agama tu 20 T, semua sekolah tu 1 T, sekolah agama 80. Mana you tu yang 80%, 10% sekolah agama banyak. Tapi ada lagi orang jom untuk nak hantar anak-anak dia pergi kepada sekolah yang tak ajar agama. Nah. Sangkum sekolah. Begitu juga sangkum masyarakat, sangkum tupai. Ini masa kata payah sikit sangkum tupai kita terlebih tak boleh. Nah, cuma kita usaha sepada mungkin. Nah, buat anak kita wing molek, insya-Allah anak di anak kita dulu. Anak kita ajar anak kita apabila anak cucu ramah tu dia sangkum jadi kokom. Kalau kita tengok dulu orang ada kemel lagi mani ke bibir batah tu kemel depa lagi kat Telaga lah bibir batah. Ada orang lalu tak ada apa, kali tak ada dah macam tu. Sebab apa sangkum tempai.ความคิด orang tu tempai. Orang rasa malu juga. Walaupun dia tak berhubung tu dia ada lagi mani macam-macam tu. Dah, sangkum yang tempai. Begitu juga hak akhir sekali. Bagi siapa yang tak jadi contoh, bagi siapa yang tak jadi contoh, maka bukanlah makna kata dia nak lari anak dia tak boleh. Bukan, dia perhatian lalang. Hal yang jadi contoh tu, alhamdulillah dia tak boleh lagi trade apa dia boleh jadi. Tapi kalau anak dia perlu kepada kena nasihat, dia kena nasihat. Ustaz ayat tu ya. Dia tu ayat bagi orang yang hisap apa. Orang yang hisap apa, dia tu tak boleh tinggal lagi walaupun dia kuat-kuat dah tu. Tapi anak dia nak mula hisap ataupun anak dia tu nak mula lain pada okok, dia boleh royak nasihat anak okok dah molek. Abi hisap dah, ayah hisap dah ni. Buat dia nyakit banyak. Anak ni tak boleh. Tak boleh hisap, tak boleh apa. Sebab begitu juga hari Arya ni pun orang panggil nak lek dah, nak tinggal dah macam-macam okok-okok ni. Tu. Walaupun dia tak boleh jadi contoh, tetapi nanti dia nasihat tu adalah wajib. Tak kata dia yang kena nasihat, lebih-lebih lagi anak dia nak mula okok tu. Tetapi memanglah seperti kita lihat tadi, kalau orang panggil orang tua tak buat tu banyak ke anak dia dulu. Tapi nanti itu hal lain, nanti nasihat tu lain lah. Itu adalah orang panggil kan sampai dia contoh-contoh. Contoh-contoh itu adalah etika yang pertama bagi kita. Etika yang kedua, bagi untuk kita nak terbiah anak, iaitu kita nak binakan akhlak dan jadikan akhlak, perkara-perkara akhlak macam itu tu jadi biasa di atas anak kita. Kita kena ajar dia buat baik, lepas tu buat dia kericin.การสร้างอุปนิสัยที่ดีประตูว่าทำให้เราได้เคยชินในสิ่งที่เราฝึกฝนในอดีต Kalau kita tengok sunnatullah ataupun bariah Allah Subhanahu wa taala, bariah Allah Subhanahu wa taala buat atas dunia didapat daripada binatang sendiri, daripada pokok kayu pohon sendiri, dan begitu juga manusia. Kalau kita tengok bahawasanya bariah-bariah macam itu, dia nak subur, dia nak tertul boleh tu dia kena sungkur dengan tepat dia. Dia kena duduk tepat-tepat dia, baru dia besar boleh. Kalau kita tukar tepat, long kita ambil penguin mari pero di negeri Sia ni. Lepas tu tak boh ya apa penguin? Makhluk Allah juga.
Kalau kita ambil barang lalat, nyamuk apa lalat je tak duduk negeri sejuk, jari benar lah. Begitu juga binatang lain, pahang pun serupa juga. Pahang tu kalau kita ambil buah tamar mari kat ni, dia tak pernah tumbuh mana. Kalau tumbuh pahang kat buah dia tak molek mana. Dia duduk dengan tempat-tempat ya. Kalau tukar tempat, sunnatullah tu dia ditukar. Begitu juga orang, fitrah orang. Tamacak kau manuk tu serupa. Tuhan buat suci lagi mari, tapi ya orang hok pon kaum pon baju tak kena, dia dekat kena tepat, dia jadi geleng juga. Dan sabit itulah kalimah Allah Subhanahu Wa Taala guna bagi manusia ialah kalimah fitrah. Minggu dulu tak sentuh dah tentang ni, tapi insya-Allah mari kita bayar sekali lagi. Dan maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Hendaklah kita bangun mukakan kita kepada agama. Mana kata kita buatlah, palinglah kepada muka kita terhadap agama yang suci. Mana kata kita kena suci agama, kita kena buat agama suruh tu, buat belaka. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah tamacah, fitratullah tamacah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah membuatkan manusia di atasnya. Tiap-tiap manusia tu Tuhan buat di atas tamacah Tuhan buat. Nah, la tabdila li khalqillah. Tak ada bagi semua atas dunia nak kuasa nak plan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dah sang awak. Satu daripada tamacah yuk yang tamacah manusia ni, orang bahaya tamu tamacah manusia. Orang nak cenderung kepada kejahatan tamacah manusia. Tapi dia kena ada lah sekat-sekat. Islam air ayat tu untuk nak panggil sekatkan nafsu. Dan itu. Begitu juga tamacak orang satu daripadanya, tamacak orang kalau tubik dia suci. Sampai itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yulidu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ustaz ayat ada hadis ni pada yang dulu, tapi insya-Allah mari kita ulas sekali lagi, iaitu tiap-tiap anak itu yulidu 'alal fitrah. Ya anak tu suci dan fitrah. Maka dua ibu bapa yang buat dia tu jadi orang Yahudi ataupun jadi orang Nasrani, begitu juga jadi orang Majusi. Kalau tak jadi agama sungguh pun, dia jadi di segi perangai, akhlak ya. Bukanlah sekadar itu ada tunjuk kata abawahu. Kalimah abawa iaitu dua ibu bapa. Dua ibu bapa yang berpuan kamu dalam memori anak-anaknya. Itu namanya kata tarbiyah ibu bapa. Dan bukanlah sekadar ibu bapa yang nak tukar nisai kita dia dicin dak cin ni. Sangkum pun ialah juga. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ar-rajulu ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum may yukhalilu." Seorang lelaki itu duduk di atas agama sainnya. Tak payah ada hadis ni sekali lagi insya-Allah. Dah sebab dekat dulu lah. Falyanzur ahadukum, maka hendaklah kita tengok. Seorang-seorang tu kalau dia saing tu, dia cakap sangkum pen พื่อนกับใครนั้นdiaต้องดูให้ดี. Falyanzur may yukhalilu. Siapa yang diaจะคบหาเป็นเพื่อน เราต้องดูด้วยว่าเราจะคบหาเป็นเพื่อนคนนี้คนแบบไหน. Kalau di segi saing, makna kata sangkumมีอิทธิพล สังคมนั้นมีอิทธิพลต่อลูกของเรา เพราะว่าเพื่อนก็คือสังคมของลูกๆพ่อแม่ก็มีอิทธิพลในบ้านฉะนั้นต้องร่วมมือกันนะครับ maka
didapati bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fitrah juga. Payah kalau Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia tu satu jalan baik semua, kita tak kena mari dah kecek tarbiyah ni. Tak kena mari dah royak tarbiyah, tak kena mari dah orang kena royak atau masuk ke masjid tak. Mari semaya, mari puasa tak ada dah. Kalau Tuhan beri satu jalan, iaitu jalan syurga saja, dan jalan orang mari buat baik belaka, maka kita tak kena mari royak dah. Tetapi sunnatullah Tuhan royak juga, kata wa hadainahun najdain. Sesungguhnya aku beri jalan dua jalan. Nak hidayah dua jalan. Pilih lah. Jalan jahat dan jalan baik. Dua jalan. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hadainahu sabil, beri hidayah kepadanya akan jalan ni. Satu jalan imma syakiran, ilmu tu dia bersyukur, ataupun orang panggil katanju, syukur kepada Allah yang katanju. Wa imma kafura, adapun setengah tu dalam neraka. Kita nak katanju pun pilihan kita. Kita nak orang panggil kafir pun pilihan kita juga. Itu adalah jalan ni, dua jalan. Maka siapa tu nak ajak anak gitu? Sebab Ustaz ayat dah kata anak kita tu tak pandai nak fikir. Lebih-lebih lagi anak yang tak akhir balik lagi, tak pandai nak fikir diri, kata dia kena buat baik macam ni. Dia kalau amak kok tak ajar, dia tak tahu. Maka sebab inilah nanti hak pome 3 ibu bapa ialah dia kena buat anak-anak dia tu ada akhlak-akhlak dan biasa dengan perkara-perkara yang ia nak terbiah itu. Ajar dah ketui kecil. Sang upanisai leka sangความเคยชินให้แก่ลูกๆ Macam mana tu? Kalau kita tengok macam kambingan ni, kalau kita ajar sekaligus ni, budak wadah tu lepas tu main tona ni dia nak lupa. Sebab tu bagi kita ajar dah, kita kena buat macam semua-semua. Orang panggil sang kham cecin pada budak-budak kan. Kalau kita tengok khamsah Islam tu, ajaran Islam didapati bahawasanya ia jaga untuk bagi siapa orang panggil cak sang upanisai dek kham kecin ni ajar awal kali ajar ke tua dulu, lepas ada tu baru ajar budak. Kalau kita tengok bab yang tantang tu, humlang tu dia kena dua perkara ni, iaitu ajar orang tua dulu, iaitu orang yang hakim balik. Orang tua di sini iaitu orang 15 naik haji, sehingga jadi mokpok ataupun tak jadi mokpok pun sepuluh. Orang panggil duk radap orang tua. Bukanlah budak. Nah, maka orang tua ni 3 perkara. Orang panggil kawaid pentan, asah dia kena 3 perkara ni. Dan satu, dia kena buh akidah. Orang tua dia tak suka terbiah budak halus dan tak akhir balik. Dengan budak halus, dengan orang tua dah akhir balik dah dia lain-lain. Jangan buat dia supa belaka anak kita hak tua dah ngajar sepengah budak-budak halus. Ada juga buat dia anak, jadi tak kena cara-cara. Ya tu kita kena hati molek tu. Budak kita ada halus, kita ada biasa ngepek, biasa doktor. Budak besar pun 20 tu nak buat macam tu tak boleh dah lah. Kena pian-pian dah lah. Ya ayu raya tu pian-pian dah. Kita kena pian-pian dah cara juga. Kena turut keadaan anak kita. Baru ya dai pun bukanlah turut kita. Kalau turut kita, ya dai kontek, tak dai mai dai kontek. Tu dah. Begitu juga satu pertama kali bagi siapa yang ke balik ni, cara dia kena tamu akidah kepada dia. Akidah apa tu? Akidah Islamiyah. Kita kena rayak sama kata Allah jadikan kita. Kita nak yang nakun pada Allah tak boleh. Allah beri rezeki kepada kita, Allah beri ghani kepada kita. Bagaimana kita nak rakun?
kita nak buat benda maksiat kepada Allah. Bagaimana kita nak buat maksiat kepada Allah? Bahkan Allah wi semua kepada kita. Kerana Allah wi mik seni, wi ayah seni, wi anak seni, ada berlaku anak faham amnoi sebai, faham amnoi faham seduk sebai ni ada berlaku. Bagaimana Allah wi kepada kita, kita generakan Allah dengan buat maksiat kepadanya. Itu kita kena wayak sama tu. Budak yang ada dia tak boleh dengan mari dengan ayah. Kita boleh-boleh ada makan nasi, boleh-boleh itu. Atau tu kita kena wisah umur tu. Orang panggil hamil tu kena jaga sikit. Ya. Begitu juga kita kena wayak akidah di segi malaikat. Malaikat jaga sama kita anak ni. Kita buat baik, malaikat tanda baik. So. Rakib-rakib itu nanti di bawah kaki ni rakib. Sini ni hati tanda baik jahat. Rakib ni tanda baik-baik. Kalau dia tahu, kalau dia yakin kata ada yang tanah semuanya tak buat benda tak molek tu. Itu adalah akidah. Begitu juga Allah melihat kita, Allah melihat. Itu adalah faham akidah. Lepas pada kita faham akidah tu, kita tambah pula faham sekali lagi. Kita kena percaya kepada Allah. Akidah kita kemah dah. Kita kena taat kepada Allah. Taat dengan apa tu? Semaya tak no. Tu hendak tengok ni. Puasa telah no, oyek berlaku di dunia puasa. Karena anak tak puasa, anak besar dah. Itu lepas ada akidah dah. Dah. Percaya Rasul. Nabi Muhammad buat lagu ni, anak kena turutlah Nabi Muhammad tu. Tu. Begitu juga dan lain-lainnya. Seperti Quran, hak ni Quran banyak banyak. Wa ati Allah wa ati Rasul, Allah wa ngatu Allah wa ngatu. Wayak berlaku. Kalau kita ngaji ajar semua ajar anak kita, memang anak kita sab sehingga benda-benda ini. Ya. Yang kedua, hendaklah kita kacatความชั่วร้าย. Yang kedua ni kita kena habis bagi hak jahat. Orang panggil mudah-mudah lebih-lebih lagi sing long hak anak kita tu, anak besar tu. Kena kacat ni. Mungkin lepas ikut. Bekna tu macam mana tu? Seperti bagi-bagi hak jahat-jahat duk bagi anak kita dan bagi-bagi hak nak bawa pergi kepada kejahatan. Dia bagi jahat suku. Bagi hak bawa pergi ada juga. Anak kita tak jahat, tapi saya yang bawa mari. Saya. Ataupun ada se. Budak nak kumse tak boleh. Kita anak nak ngaji, we call internet. Padahal anak dia buat menggalan. Itu tak kena. Bagi kita nak kum tak boleh. Apabila ada macam tu, kita kena kacat. Masa Nabi tu, kalau kita kelih masa Nabi tu, awak hak sekarang sutai hak lari tu, Nabi kata awak harai dah. Pakat tahu, pakat. Awak dia minum lagi tadi dia tu tua tu, sahabat dia minum belakang. Pakat ambil, tak sedar Nabi harai dah. Tahu tak payah muka dah. Ting, ni orang bagi kacatความชั่วร้าย. Tengok wira sahabat lain, tengok belakang dah. Nabi dia sahabat Sayyidina Ali, pakat mari tahu awak apa habis. Tak minum lepas dah tu. Sekali ke dah kena lut yang dah. Tahu dah benda-benda macam tu. Begitu juga sangkung fitnah. Campur fitnah yang tu kita kena kacat. Saya yang tak boleh kena kacat. Bukanlah kacat lagi bunuh saya. Bukan lagi orang panggil bukan dah mana kata, saya jahat ni kita tak boleh masuk dah. Kita lagi lah kata anak orang yang tak boleh macam ni kita kena jauhi. Bukan mana kata, mu jahat, tu jahat dah. Kita kena jauhi. Kita royak nasihat anak kita, tak sedap tuduh anak orang lain tu. Cuma biar anak kita jauh benda-benda macam ni. Tu orang panggil cara-cara nak kata. Kalau kita duduk dalam itu lagi, anak kita besar duduk macam itu lagi, dia tak buat apa tak boleh tu. Nak tadbiyah pun tak boleh. Kalau duduk balai-balai yang cemar lagi tu. Yang ketiga iaitu plan sifat rokha. Tukar ubah sangkum lah mana kata. Semua ni orang panggil kalau kita boleh gunakan ataupun boleh kalau kita tu boleh
Plan betul tu orang panggil adalah palang anjing jahil. Bukan. Dan begitu juga selepas ada kita buat orang tua sudah didapati bahawa ia sangkum nak molek sikit. Kalau orang tua molek, budak yang nak turun dah lah. Kalau kita kata buat budak luar, budak luar, budak. Selepas ada kita terbiah, mudah-mudahan ngai-ngai dulu dah. Kita terbiah agak budak tadika, ajar agak lagu tu ni. Lepas ada yang naik sangkum yang besar sikit, budak sangkum besar yang baik lain tu. Dia nak singgut tu, nak main barang tu, terbiah semua tu tadika. Ingat habis doa nak kita. Semuanya cukup tu kena tadika. Tukar haji ke hati ke apa tu, ingat habis. Oh tu ni. Naik sikit pohon-pohon ngosong tu, sangkum dia tukar dah. Sabit itulah kita kena tuk suan ni kita kena tukar sekaligus. Nah, khaw-khawak lah kena pas sekaligus tak boleh juga kan. Maka didapati bahawa budak tu terbiah yang lain. Terbiah budak tu ia ada dua perintah, dua asas. Budak yang mudah ada itu tua nak kena payah sikit ni lah. Maka budak dua kala ni iaitu satu kena ngajar ya. Yang kedua kena ngajar denganความรู้ tasdi nazriyah panggil. Yang kedua kenaฝึกฝน ให้เกิดความคุ้นเคย kita kena buat semua ya. Kena buat dia buat semua, dia buat semua. Ya budak dia tak dekat kalau tak buat. Supaya juga dengan doa. Mari lepas maghrib baca doa. Lepas maghrib baca doa. Hari mula-mula, minggu mula-mula tak boleh lagi. Duduk sebulan dua bulan, boleh lah dekat mula kan. Tak tahu di mana tapi dekat mulut sebab apa ya kunkai ya biasa. Begitu juga di segi perbuatan. Kalau kita ajak pergi semaya semua besar lagi dekat. Siapa dah rebel dah? Siapa dah rebel dah? Tiap-tiap hari dia duduk tiap-tiap hari duduk ni jangan boleh pergi. Maya. Lebih-lebih lagi umur hak Nabi ajar lah sikit insya-Allah kita nak tambah sikit kan. Maka kalau kita tulis ajaran Islam didapati bahawasanya Nabi Muhammad SAW dan begitu juga kita dirilah ajar kalimah la ilaha illallah. Kita ajar la ilaha illallah. Tasdid tu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tasdid famru patibat bidah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Nak pergi patibat piana tu. Mari anak-anak bagi yang kat patah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Ni tak ada dah orang buat patah boleh dah. Tak ada orang buat patah lah Allah ni. Dia lagi manusia lagi buat boleh. Allah ya buat. Pahang payu, gana pahang buat apa tak serupa dengan pahang ni. Gana ni. Pahang tu tubik buah macam lain. Pahang hijau-hijau serupa tapi gana buat apa tubik buat apa. Wafau tubik wafau, buah ni tubik buah ni tak serupa ni. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita cara nak tatbik. Binatang pun boleh kita ajar anak-anak kita. Itu tatbik hak kita ngajar tadi iaitu la ilaha illallah. Tatbik ngapa tu? Kita main goyak-goyak Allah sang ini. Itu adalah tatbik. Begitu juga khas semaya. Khas semaya ni kita goyak orang semaya samkan samkan guning tu hawi pahala, tu hawi masuk surga, Allah orang kira dia ada surga sikit gitu atau pakai kemat gitu iaitu semaya. Banyak semua khas semaya tu. Itu tasbih. Witika cara semaya Allahu Akbar. Tak takbir dulu dah anak lepas tu sudah dengan salih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyak-goyak lagi mari. Kalau tak buat dia tak lagi. Witikanya goyak sudah, tasbih sudah, mari buat. Buat semaya sungguh kita dengar ngaji saat ni. Cara nak lekat iaitu kita kena ambil anak kita pergi masjid sama-sama. Itu nak tatbikkan hak kita duk ngajar tadi iaitu khas semaya. Itu adalah kanton yang kanton dua ya. Maka di dalam kanton dua ni insya-Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz nak contoh cara kita nak gapo tek anak kita. Insya-Allah masa ada sikit lagi. Gapo? Pengasaran ni riwayat khas semaya. Satu kita kena khas semaya anak kita tu. Lebih-lebih lagi apabila anak kita tu umur 7 tahun. Bila mana? Anak kita apabila 7 tahun kita kena ajar khas semaya.
walaupun yang pandai ada sikit sebanyak tu, semaya umur 7 tahun setahun ni 7 lapis 9. 7 lapis 9 ni orang panggil cuang kita tu, orang panggil kena ajar. 7 lapis 9. 10 ni kena biak dah. Kan? 7 ajar dari segi tasdid seperti ni ayat, dan begitu juga ajar dari segi pratibat. Ayah dah pergi semaya dalam masjid, anak dia dah pergi semaya dalam masjid. Tasdid dia rendah tu, tak boleh kena pergi. Ayah tak semaya, nak duk ajar anak, ataupun untuk guru duk ajar di tadika, kena semaya. Ayah rumah dia tak bisa semaya, tak jadi juga contoh macam tu. Maka 7 lapis 9 dia hendaklah martabat dia, iaitu ajar anak-anak kita. 10 kalau tak maya lagi, mana kata 10 dia reti lah 3 tahun dah ajar cara semaya tu. 10 kalau tak reti lagi, hendaklah biar-biar. Jangan reti. Cara teh ni bukanlah teh tu nafsu kita dah. Jangan teh tukar marah. Pertama kali jangan teh ikutlah teh apa-apa ni anak kita tu. Kalau kita tu tengah duk orang panggil duk baikkan, tengah duk nak muridkan anak, jangan kita teh anak kita. Ayo piau royak boleh dia mudah dah. Apa nak buat bahaya juga nak hukum tu. Tapi insya-Allah pakai akal lah hukum tu. Dia nak teh, dia kalau dak marah dia nak teh tak boleh dah, apa-apa ada tu lah. Tak boleh. Sebab tu lah tujuan hak Islam ni nak ajar ya. Teh sekadar budak 10 tahun nak teh dalam sana. Tapi semua teh tu kaki tak boleh handai dah kok. Waktu hak buat bukanlah haning. Lebih lagi anak salah. Anak-anak salah. Ingat ni amal dia, anak-anak salah tu kalau dia buat sebab ngaji tak boleh gitu yang dia teh kuat sangat. Sebab tu hewi tak tu pada dia. Anak kalau ngaji tak lagi, bukanlah hamalah suku, tapi otak dia tak pergi. Gi sekadar. Jangan duduk teka-teka sangat. Orang panggil tu heavy tarat tu kot ya. Tapi kita khofuk ya. Jangan duduk murid pun kan. Ustaz ni puasa murid juga dah kan. Medan dan cari masa ya dah. Tapi kita khofuk insya-Allah Subhanahu Wa Taala kan. Hasmaya. Tapi hak Nabi ajar lagi, iaitu kalau anak kita umur 15 tahun ataupun akhir balik, kalau dia tak semaya lagi itu, hendaklah kita beri tenaga yang kuat. Sungguh ya Nabi ajar tu amat tubik daripada umur. Tapi sangkong kita tu kalau kira turut keadaan, kalau kita takut kita amat tubik daripada umur tu, dah kita takut nanti main bagi umur lain pula. Tu tengoklah keadaan anak-anak kita dah. Tu tengok suka macam mana tu insya-Allah. Nabi tu peneltang Nabi dia. Satu neutang. Kalau umur dia buat tu. Kita umur yo kalau kita ada tok dekat darat, tok gi kat darat tu. Pasal mai duduk dekat kampung ni lah. Duduk wil lain pada umur kita tu. Dia duduk anu boleh seminggu ataupun sebulan dua. Semaya ajar semaya di darat tu. Itu yang kita pilih. Itu adalah kalau kita tu ajar, maka hendaklah kita fik anak kita di segi semaya. Yang kedua, hendaklah kita tu bawa anak kita pergi kepada masjid supaya dia khulkai dengan masjid. Ada kita takut anak kita bosan. Bosan budak pergi masjid. Sesungguhnya molek juga budak pergi masjid sebab dia orang panggil secara tarbiyah dia. Maaf lah kalau orang panggil budak-budak gaya sikit tu, pakai akal maaf ke yang budak. Dia kena ada main apa, tapi di segi tarbiyah tu molek juga bagi budak. Lebih-lebih lagi budak-budak duduk dalam umur 7 sampai 10 tahun. 7, 10 tahun ataupun 15 tahun tu tak usah kata apa lah. Kalau budak alus tak ada campur mana. Budak alus belah alus pada hak saraya ni 7 tahun tu tak ada campur mana, di tiap free ya. Tapi kalau nak bagi tu tak ada apa lah. Jangan bagi orang tak ada kosong dah lah. Tapi masa terbiah ni bolehlah kita nak pergi masjid supaya ajar ya 7 sampai 15 tahun ni insya-Allah kita boleh pergi kepada masjid dan untuk kita ajar. Benda-benda macam ni. Lain pada masjid boleh banyak. Lain pada semaya dia boleh pilih orang lagu ni. Begitu juga dia tu kasih kepada ibadat. Orang nak pergi masjid boleh ni, budak-budak kalau suka pergi kepada masjid ni, dia nak kasih kepada ibadat masyarakat. Kita nak ajar-ajar ya kena pergi masjid. Tu. Begitu juga. Dan yang ketiga insya-Allah, iaitu nak masuk umur orang, nak masuk bandar tu kita kena ajar juga anak kita.
nak masuk umur orang lebih-lebih lagi umur orang lain tu, kena wisalam ni anak-anak seperti mana yang kita ngaji di surah Nuh masa iktikaf. Atau orang tua budak boleh guna belaka, tapi anak kita kena ajar caklah lu dah. Kalau itu tidak dekat. Satu, wisale apabila kita nak masuk umur kena wisale. Kalau nanti masuk umur ada orang kena wisale macam mana. Begitu juga kita kena hormat kepada orang lain. Semua tu kena ajar. Cara duduk rumah, cara duduk rumah pula. Duduk rumah kena buat rapotik, di segi tolong mopok ke mana, ataupun kalau tak tolong semua di segi agama tu, nak tidur kena buat macam mana, kena bergigi ke kena apa tu, kena baca doa pun belum ada tidur. Bangun tidur baca doa macam ni. Sikit-sikit apa dah kita penting. Bagi orang kampung-kampung, orang dulu-dulu tu, nak basah tak payah bos tak ni. Nak kita biar nak kita dak reti doa. Tak apa. Tapi kita kena wayaklah bagi-bagi hak muda-muda supaya bersih. Tidur kena pakai bersih sikit, bergigi hak tamadah tu hak tu apa. Kalau dak ingat itu adalah perkara-perkara yang kita patut ajar. Hak sangkan lagi kita tu nak ajar hak di segi ni iaitu kita tu ajar anak kita minta anuyat. Kena ini semua ni kita kena minta anuyat ni. Anak masuk bilik masuk pol kita kena ajar minta anuyat. Lebih-lebih lagi minta anuyat daripada ibu bapa nak buat apa-apa di rumah. Seperti mana nak bawa sains lagi budak ala-ala. Bawa sains kena wayak kat mi dulu kena wayak kat abi dulu, tak boleh main dalam bilik ni cuma di pol, kena wayak dulu. Tu adalah kita ajar anak-anak kita. Dan akhir sekali insya-Allah Subhanahu taala mokpok ni kena ajar di segi marayat. Janjian marayat dan kunatam. Ting. Ada kita ni galak. Hak ni masya-Allah. Berada kita tipu anak. Tipu ni kita save apa ni kita si anak turun ke kita tipu. Tak kena juga. Kita dalih dengan hak lain iaitu jangan tipu benda. Nanti kalau nanti ni nak pergi situ nak pergi sini. Padahal kita tipu. Tak kena juga kalau tipu kita layak. We kena ikut apa-apa, jangan kalimah tipu ataupun tipu sikit sekali dia tiap ya apa nanti nak awak padahal awak ni kita janji dengan budak apa tu jangan tipu. Itu adalah janjian melayak budak. Kita nak ajar penatam ya. Kita mau apa dia tipu lagi, dia ajar dia tipu. Tapi budak tipu kamu tak boleh nak tipu. Sebab apa ni kita dah ajar ya. Kalau kita boleh Imi Bukhari Imi Bukhari ni cara yang ambil hadis dia kira lain cara yang ambil hadis ni. Imi Bukhari ni jalan daripada Bukhara ni mula ni apa yang dia atas pada Persia lepas pada Iraq lagi mudah. Dia mari nak ambil hadis satu hadis di pada Iraq mana kata kat Pamansak Panharan mai Panharan kilo tu. Dia mari di kampung tu dia dapati bahawasanya tok guru kat lagi ni. Orang bukan tawada ni, tok guru. Tok guru dapat ni. Tok guru tu yang wiupai kat kuda wiupai kat kuda tu yang apa ni wiupai kat kuda maka dia buat ni supaya kita ci orang panggil kuda lepas tu dia igat kuda dia nak wiupai lepas tu dia tak upai dia ambil kuda dia nak igat kuda masuk kanan ni dia dapati bahawa Imi Bukhari kata kuda yang tipu boleh. Bagaimana dia nak tipu hadis tu mari sibukkan lebih ni tak ambil 100 hadis tu jauh dah ambil. Masya Allah. Habis parok tak mana jauh letih tapi dah ambil hadis orang-orang macam tu dia kira lain. Anak kita supaya janganlah ajar tipu-tipu. Itu adalah ajarlah patut kita ajar sepertiความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์การพูดจาไพเราะkecek wibaluh ni satu kena ajar juga. Anak tak boleh naung tak boleh duk ajar naung dia tu ada mokok diri ram. Apa ada kena naung tu salah satu dia tapi yang naung semua ikut anda buat apa ni salah silap sikit pahala dia nak naung masalah apa ni yang tu kita orang salah sikit pun dia naung maka kita pakai ajar-ajar anak kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik semua daripada zuriat kita, pada anak ustaz sendiri dan anak-anak pendengar semua.
dan begitu juga anak-anak orang Islam semua di atas dunia ini. Sebab kalau anak-anak kita adalah umat yang baik, maka didapati orang Islam adalah orang yang baik semua. Kalau anak kita jahat ataupun anak kita kurang molek di segi pangan dan di segi ibadah pun semua tu, buat we jadi kecek payah. Kecek jadi pasal lain ya. Kecek kalau Islam tak kaya semua jadi kolak hasalkan. Ini mengaku tu, ini mengaku tu punah habis, punah masyarakat. Sebab apa ni? Sebab punah umur kita punah. Satu umur ni buat masyarakat punah. Ini juga. Qadanilah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.